Timur tu mana ya? Yaman pun timur, Mekah, timur Madinah. Tapi ada timur lagi tak? Ada timur lagi. India pun lagi timur lagi daripada Yaman. Ada lagi timur lagi tak? Ada. Kita pun timur. Dan kita boleh dikatakan terpaling timur. Kita paling timur. Baik, dan di antara kita ada lagi satu, Uzbekistan, Kazakhstan, apa tu lagi? Itu Taliban tu apa grup namanya? Afghanistan. Semua tu di atas kita semua. Tu pun timur juga. Tu timur juga. China pun timur. Alhamdulillah, sambung kita membaca kitab Kiamat hampir dekat, hampir tiba. Apa yang kita baca ini, ya, subhanallah, pagi ini sekali lagi, semalam kita baca satu kitab Syama'il. Begitu kita buka kitab ini, segala penulisnya mendapat pahala. Tuan Guru Kiai Fahmi Zamzam baru meninggalkan kita berapa hari lalu. Bayangkan tuan-tuan sekalian, pagi ini kita baca ini, kitab ini, pagi ini mudah-mudahan digabul, diterima oleh Allah Ta'ala. Pagi ini juga pahalanya dihantar kepada malaikat. Ya Kiai Fahmi Zamzam, pahala datang lagi. Pahala apa? Pahala kitab Kiamat Nakin hampir. Ya, daripada mana? Daripada student-student kau. Wah, dia dah tinggalkan sudah ilmu jariah. Ilmu jariah, apa? Amal jariah, dia bikin kitab kita baca tu amal jariah. Dan ilmu manfaat, dua sekaligus dia dapat. Dua sekaligus dia dapat. Dan dia menghasilkan anak-anak yang saleh. Dengan berkat anak-anaknya, kita pun dapat doa anak yang saleh. Bukan setakat anak yang mendoakan dia saja tau. Anak yang saleh tu berkat anak yang saleh, orang pun suka anak dia. Orang pun dengan berkat anak dia ada tu, orang nak doakan bapak dia. Itu pun termasuk juga doa anak-anak yang saleh. Ya Allah, tenangkan bapak aku, selamatkan bapak aku. Dengan takdir anak dia punya doa tu, Allah bukan hanya kabulkan dia punya anak saja. Itu termasuk doa anak saleh. Fahamlah anak yang doa anak yang saleh. Doa anak yang saleh tu luas, very wide scope. Jangan kau cetek. Anak saleh je doa, ya Allah bapak aku ampun dosa, bapak aku ampun dosa. Cukup. Luas. Anak saleh, ya Allah bapak aku ampunkan dosa, ya Allah aku naikkan darjat. Tapi doa anak tak cukup. Maka dengan berkat doa anak itu, Allah Ta'ala gerakkan hati. Ramai orang tu support doa anak orang saleh. Umpamanya anak saleh doa orang amin. Doa dia tak namanya? Dengan doa dia. Dengan doa dia bapak kita dapat pahala apa semua. Jangan kita cakap nama doa anak saleh anak saja. Ya Allah ampunkan dosa bapak aku. Bapak aku bukan dosa. Aku bapak aku itu saja. No. Very wide. Anak saleh satu orang doa, 10 orang aminkan. Anak saleh minta Pak Imam doakan, Imam doakan. Anak saleh aminkan. Dapat. Anak saleh buat baik, orang sebut bapaknya. Dapat. Anak saleh. Anak yang saleh, ya. Pahala ini datang, pagi ini datang, curah-curah, amin. Allah, syaratnya kita punya ni kabul. Kita punya kabul, dihantar Allah Ta'ala pahalanya. Ya Kiai Fahmi Zamzam, pagi ini murid-murid engkau di Seri Kembangan sana, di Batu Fahad sedang baca kitab tulisan kau. Mereka dapat manfaat, dapat insaf. Allah, fadilatnya pulaknya fahidat kiamat atau fahidat rohani. Agaknya kaya tak di hari ini, Allahumma ya Allah. Kayakanlah Kiai Fahmi Zamzam, ya Allah. Kayakanlah dia, ya Allah. Mudahkanlah urusan kuburnya, ya Allah. Bukakanlah baginya, ya Allah. Mudahkanlah, karuniakanlah dia nikmat-nikmat yang telah dia hasilkan segala penulisan ini. Sampaikanlah padanya, ya Allah. Kabulkanlah niatnya, ya Allah. Ampun segala dosanya, ya Allah. Tempatkan dia magam yang tinggi, ya Allah. Voidkan segala kesilapannya, ya Allah. Ampunkan dia, rahmatkan dia, ya Allah. Dia Tuan Guru kami, baik akhlaknya. Kami saksikan dengan pandangan mata kami bahawa Tuan Guru ni amanah orangnya, baik akhlaknya, elok tutur kertinya, ikhlas perilakunya semua, ya Allah. Dia Tuan Guru kami yang kami sayangi, ya Allah. Ampunkan dosanya, ya Allah. Tinggikan martabatnya, ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Karim. Sampai muka surat pira? Pemegang bendera Mahdi. 21 dah baca ya? Tak apa, saya nak baca lagi sekali yang 20-nya pemegang benderanya, iaitu daripada orang-orang Bani Tamim. Kita ulang ya. Bani Tamim. Benderanya berwarna hitam dan pemegang benderanya ialah seorang anak muda yang akan datang dari timur. Datang dari timur ya. Kita nak ulang muka surat 20. Datang dari timur. Datang dari timur, anak muda datang dari timur. Timur tu mana ya? Yaman pun timur, Mekah, timur Madinah. Tapi ada timur lagi tak? Ada timur lagi. India pun lagi timur lagi daripada Yaman. Ada lagi timur lagi tak? Ada. Kita pun timur. Dan kita boleh dikatakan terpaling timur. Kita paling timur. Baik, dan di antara kita ada lagi satu, Uzbekistan, Kazakhstan, apa tu lagi? Itu
Taliban tu apa grup namanya? Afghanistan, semua tu di atas kita semua. Tu pun timur juga. Timur juga. China pun timur. Afghanistan timur. Tetapi kita terlebih timur. Kita terlebih timur. Kalau nak tengok geografi lah, kita terlebih timur. Dan dia timur tapi dia di atas. Nama tempat tu nama Asia Barat. Kita timur dan timur betul-betul timur. Di Khatul Istiwa. Kawasan China pun timur. Tapi China timur laut. Kita timur sahaja, timur semata. Kita timur saja. Ini kita harap ya, bukan kita bilang kita lah ni Bani Tamim. Bukan ya. Mengatakan kita Bani Tamim itu pasti kita berdosa ya. Boleh dikatakan dosa lah sebab kau mentakwil cakap Nabi tanpa belum faktanya. Tengok saja. Harap boleh. Mudah-mudahan kita tengok kok cocoknya macam kita. Jadi kita bersedia. Boleh. Tapi mengatakan pasti kita. Kau pula boleh paksa Nabi bilang paksakan kita pulanya. Itu maksudnya ya. Tapi kita nak tengok ada kemungkinannya ke tidak. Jadi kita tidak bersedia ya. Ada kemungkinan Allah bebas ya nak jadikan siapa pun Allah Ta'ala bebas ya. Zaman-zaman dahulu kala Allah Ta'ala nak lantik fulan jadi Nabi, bebas tak? Na'udzubillah, orang Allah Ta'ala jadikan fulan Fir'aun, bebas tak? Allah Ta'ala nak jadikan kita ni Bani Tamim, bebas tak? Could be. Siap sedia saja. Bukan kita Bani Tamim, ya kita support itu Bani Tamim. Kita tahu ciri-cirinya. Timur, kita timur. China pun timur. Tapi kita timur yang timur semata-mata timur. Dan bahkan ada riwayat kita akan berperang dengan orang China pulanya. Jadi maksudnya kalau tentang timur saja yang markahnya paling timur ni siapa? Kita ya. Baik. Janggutnya tipis. Ada satu lagi. Janggutnya tipis, warna kulitnya ada sedikit kekuning-kuningan. Kebanyakan orang kita kalau yang banyak yang gelap, banyak hitam legam ke, banyak yang sawo matang. Sawo matang ya. Sawo matang tu ibarat mulut kalau tak ke sawo matang tu macam buah dah masak. Kalau belum masak sangat dia kuning lah. Kuning ya. Kuning, kekuning-kuningan. Kuning-kuningan tu bermakna could be kekuningan tu orang putih kalau sebut yellowish. Could be yellowish tu apa tahu? Bukan yang kepandang kekuningan tu putih kekuning-kuningan. Merah kekuning-kuningan pun boleh juga. Coklat kekuning-kuningan kan pun boleh juga. Sebab kekuning-kuningan. Kulitnya, warnanya kekuning-kuningan. Ada sedikit kuning. Sedikit kuning maknanya kekuning-kuningan. Kekuning-kuningan, putih kekuning-kuningan. Cina. Merah kekuning-kuningan. Oren lah warnanya. Brown kekuning-kuningan. Kalau brown kehitam-hitaman, brown gelap. Aprika. Brown kekuning-kuningan, ada kuningannya juga tak? Dan brown tu warna tanah. Warna tanah tu memang warna aslinya. Kekuning-kuningan. Siapa agaknya? Jadi kita ada kekuning-kuningannya juga tak? Ada kekuningannya ya. Baik. Kemudian satu lagi warna kuningnya. Lagi apa tahu? Janggutnya tipis. Sekarang lagi satu. Kita dengan Afghanistan janggutnya mana lagi tebal? Kita tengok janggut siapa lagi tebal. Agak janggut kita ke janggut Afghanistan agaknya. Sekali pandang satu orang tak tengok mukanya lah, tengok janggutnya aje. Orang tahu mana Bani Jawi, mana Afghanistan. Tengok janggut pun sudah kenal. Janggutnya tipis. Allah, ini semua ada hadisnya ya. Semua Kifahmi Tukil ni semua ada hadisnya. Tuan-tuan simaklah sendiri cari hadisnya ya. Janggutnya tipis. Namanya Syuaib bin Saleh. Wallahu alam. Kalau betul-betul nama tubuh badannya Syuaib bin Saleh lah dia. Ataupun could be namanya memang Syuaib bin Saleh. Tapi gelarannya selama ini namanya Martoyo bin Kartopo. Mungkin tak? Mungkin. Ataupun namanya Abdul Ghani bin Osman. Tetapi jiwa Nabi Syuaib dan bapaknya si Osman tu soleh orangnya. Syuaib bin Saleh. Gelarannya. Could be tak? Itu nama kerohaniannya. Could be. Tentang nama ni kita jangan heran sangatlah. Tentang nama ni could be anybody. Oh nama kau kawan kita dari kecil. Oh nama kau Osman ya. Setahu aku nama kau Dol. Tak tahu aku nama dia Osman. Betul tak? Begitu ya. Tentang nama tu kita tengok nama boleh macam-macam makna ya. Anak muda ini bergelar pemuda Bani Tamim. Bani Tamim. Ya. Baik. Bani Tamim. Tolong ambilkan shield tu. Kena bangun.
Bani Tamim. Kita nak sebut ringkasan bagi Kuala Lumpur apa? Ringkasan bagi Kuala Lumpur, KL. Ringkasan bagi Johor Bahru, ringkasan bagi Tanah Melayu, Tamim. Tamim. Ringkasan Tanah Melayu, Tamim. Takkan aku nak tulis Tanah Melayu besar-besar. Tamim. Ringkasan bagi Tanah Melayu ialah Tamim. Loh, namanya kok sama? Namanya kok sama, ya? Namanya sama. Harus tak? Ya harus. Dan di situ kalau disebut Bani Tamim satu, Bani Tamim orang Yaman. Yaman pun ada Tamim. Yang kata orang Muhammad apa Tamimi. Tamimi itu semua pada Bani Tamim punya orang. Mungkin dia. Kalau dia yang kita tolong. Walau siapa pun kita tolong. Kalau kita kena bersedia. Kita kena bersedia dengan persiapan ini. Ya, kita kena bersedia. Sedia macam mana? Rohaninya dulu. Sebab apa? Kita akan bersama Mahdi yang zuhud. Mahdi tu nanti dengan siapa lapornya? Isa, Nabi Isa punya zuhud, Nabi paling zuhud, Nabi paling tawaduk. Nabi Imam Mahdi sama Nabi Isa pair. Pair dekat dia pair. Maka yang nak bersama dengan kedua ini, kau kena agak-agak kau kena baca macam mana sifat Nabi Isa, kau kena baca macam mana sifat wali-wali, baru kau cocok. Itu di atas persiapan pertama. Pedang keris, pencak silat, yes itu nanti, tapi but not the main thing. The main thing, kalau tidak nanti kalau belajar pencak silat, kalau belajar keris dan pedang dan panah, kau tapi tak ada rohani, kau bahkan kau panah Pak Mahdi nanti. Kau perang dengan tentera Mahdi nanti sebab kau tak bersama konsep dengan dia. Kau akan keluar dari barisan nanti. Jadi persiapan. Baik ya. Jadi kena tengok, namanya kok Bani Tamim ya. Kok sama ya. Dan dia mengetuai angkatan tenteranya yang akan menjadi tulang belakang kekuatannya. Tentera Mahdi dan di kekuatan tenteranya. Betul ya. Mereka akan masuk ikut. Sekarang kita tengok ya. Kalau saya tengok, kalau di Palestin itu semua tu sekarang lah ya. Di Mekah, boleh kita harapkan orang Arab jaga Mekah Madinah tak? Tak boleh harap lah dia rosakkan lah, dia jogetkan Mekah Madinah lagi lah. Yang keliling-kelilingnya Arab yang lain pun senyap, tak boleh bersuara lah semua tu. Semuanya susah kita nak harapkan. Allah. Kalau di Palestin, kita nak harapkan dah negeri Mekah sendiri dia buat joget, Mekah Palestin dia heran. Pasal dia buat tak senonoh sebab orang berani buat kurang ajar dengan Palestin. Dan kalau orang Palestin sendiri pun rasanya mereka tak kuasa nak merdekakan kota Palestin. Sebab mereka sekarang dah 2/3 di bawah orang-orang kufar. Dan mereka comfortable di bawah sana. Mereka dikasih IC, mereka dikasih pasport, mereka live so happily, comfortably di sana. Mereka tak rasa we need to do anything. Dia dapat gaji bagus dengan pasport dia, mereka boleh pergi ke mana-mana sebagai pasport bangsa itu. Kalau yang 1/3 pun payah dan susah dan begitu begini. Dan dia kalau dia nak lawan pun yang dalam 1/3 tu kerana nak pertahankan tanah. Pasal nak tutup bela bapak dia kena bom. Pasal nak tutup bela abang dia kena tikam. Semua kita pergi sana kita tengok begitu. Agak-agaknya kalau dan pergi sana di samping nak bela itu tuntut ini itu semua, kena ada niat. Niat tu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dan caranya kena betul. Cara betul di bawah imam. Di bawah imam. Agaknya kalau satu kaum yang pergi sana, kalau bangsa Bani Jawi kita pergi sana, agak-agaknya ada ciri-ciri kita yang layak di sana. Kita pergi sana kerana nak rampas tanah. Kita pergi sana pasal nak claim kebun kita balik. Kita pergi sana nak tutup bela atuk kita. Kita pergi sana kerana apa? Kerana Allah. Kerana Allah. Dan kita ikut prosedur siapa? Prosedur imam. Imam bawa kita pergi. Ada ciri-cirinya kita tu nampaknya menepati. Dan tanpa kita perasan, sekarang orang Melayu kita ni menjadi tulang belakang umat Islam tu. Ada kita dengar pelarian Jawa pergi ke Syria. Ada kita dengar pelarian Melaka pergi ke Iraq. Ada kita dengar. Tapi sebaliknya ada tak kita tengok pelarian mereka di negara kita? Bukan setakat lari, sempat bikin restoran Arab lagi. Banyak lagi ya. Kalau di KL tu ada restoran Arab, kedai Arab, pasar mini Arab. Semua Arab lah. Kayak Arab pulaknya. Allah. Tanpa kita sedar rantau kita ni mampu memelihara menjadi penyelamat bagi kaum-kaum kita. Not only they can stay here, they can survive here, they can comfortably live here. Orang-orang Melayu kita, subhanallah, tulang belakang. Tak kita sedar ya Allah Ta'ala yang atur ini ya. Baik. Mereka selalu berpakaian putih dan kopiah mereka warnanya hitam. Kalau pergi tengok majlis-majlis maulid, majlis-majlis haul, kebanyakannya pakai warna apa? Cuba buka internet sekarang. Haul, maulid semua. Pakaiannya warna apa? Putih. Dan pakaian dia hadis Nabi kalau cakap satu boleh jadi satu macam ayat Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ketika mati.
Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu di akhirat nanti. Itu dalam satu ayat. Macam hadis Nabi, kalau sebutkan pakaiannya putih, songkoknya hitam. Pakaiannya putih dalam pergi majlis-majlis. Songkoknya hitam kalau berhari raya. Hari raya songkok apa? Songkok kita tu, songkok Melayu warnanya apa? Kok songkok hitam? Kita sebut songkok itu songkok apa? Kita pakai raya, kita pakai songkok Melayu tu, kita pakai songkok apa? Kalau orang Melayu kita bilang, dia pakai songkok. Otak kita pakai, kalau kita songkok aja tanpa sebut songkok haji ke, kofiah ke, bayangan kita apa? Hitam ya, songkok hitam kita kan. Songkok hitam. Dan bilang, bila songkok hitam. Bila songkok kita saja, hitam lah. Kok macam banyak ya, macam samanya ya. Cuma tak ada. Dan bangsanya tu pun sukanya makan pisang goreng dan kuih koci. Itu aja tak ada sebut ya. Tapi nampaknya, nampaknya kok macam banyak ya kita punya. Kita banyak sedia. Allah bebas nak pilih siapa. Ingat, kita Bani Jawi, Bani Tamim ini spare tire dalam dunia Islam. Mereka nak kacau Islam, mereka kacau negeri yang besar-besar, yang kuat-kuat, yang perkasa-perkasa, yang garang-garang di Timur Tengah sana. Rantau kita mereka biarkan. Mereka ingatkan kita macam tak ada ke mana. Tahu-tahu kok kita survive, kita boleh mantap, kita lah spare tire dunia Islam. Spare tire, kalau nak anyai kereta, dia cucuk tayar ke cucuk spare tire? Cucuk tayar lah, dia cucuk tayar, dia pancitkan tayar. Spare tire di mana? Di luar ataupun tersembunyi? Tersembunyi. Besar atau kecil? Kecil ya. Orang nampak ke tak nampak? Tapi kalau tayar bocor apa semua, spare tire keluar boleh bergerak tak? Bergerak. Boleh bergerak. Boleh bergerak. Kita spare tire. Maka mereka sempat kacau kita. Cakar kita. Cengkam kita. Konyah kita. Telan tak sempat. Telan tak sempat. Begitu ya. Di malam hari, bagi pendeta yang khusyuk beribadat pada Allah Ta'ala, Alhamdulillah masih ramai ya. Kalau di Jawa tu saya tak tahu ya. Kalau di Batu Pahat ni masih ramai kita dengar grup sini, grup Kai Fulan sini, grup madrasah sini, grup pondok sini. Kelantan tu mungkin juga ya, wallahualam ya. Masih Fatani tu masih mengamalkan tarikat dengan wirid dan zikirnya, dengan ibadatnya masih ramai yang ahli-ahli munajatnya kalau malam-malam hari semua dengan mauludannya. Semua tu kan malam semua tu ya. Masuk malam semua tu ya. Dan di siang hari seperti singa yang lapar, kejar akan musuhnya ya. Maju ke depan menyerang musuh dengan tidak mengenal arti takut dan mundur. Itu selalu yang saya cakap lah ya. Berarti kenal takut dan mundur. Baik. Kerana tiada kenal takut dan mundur, saya nak minta eja. Siapa pandai eja di sana? Kalau siapa boleh pandai eja, kawan-kawan ada yang di sana, cuba eja perkataan takut. Kita nak tengok kita ini punya itu tak? Cuba eja takut. Cuba eja takut. Eja takut. Eja takut. Eja takutlah. Takut pula nak eja takut. Eja takut. Eja? Kalau eja takut, TAKUT bukan. Salah, itu bukan eja takut. Bikin TAKUT. Habis tak alif kat wauter pun bukan. Kenapa? Takut tak boleh dieja. Kerana perasaan takut tidak ada dalam bangsa Melayu. Maka tidak boleh dieja bagi bangsa itu. Takut tidak boleh dieja. Pasal tidak ada dalam ini bangsa, maka tidak ada boleh dieja perkataan takut. Orang paksa kita, takut kau, takut, eja takut. Keluarnya BERANI. Itu kita punya takut kalau mau tahu. Itu kita punya takut. Dipaksa lagi, eja, takut, eja, keluar GASAK, gasak, berani. Seperti singa yang lapar, begitu ya. Allah, itu kita punya takut. Semalam baru saya tengok dokumentari cerita Mak Janggut. Mak Janggut berani, orang biasa saja. Orang biasa tapi pertahankan, syahid dia digantung oleh British, mereka punya zalim. Nanti akan berlaku lebih zalim pada zaman Mak Janggut. Akan berlaku lebih zalim daripada zaman Diponegoro. Zalim. Akan zalim lebih daripada zaman Portugis masuk Melaka dulu ya. Akan berlaku lebih itu semua.